So, adakah tuan-tuan nampak skrin yang saya tunjuk ni? Ada tuan. Nampak Ya, nampak. Saya menggunakan kamera untuk ni insya-Allah. Okey. Okey, cabaran untuk tahun 2022 ni mengurus media sosial sebenarnya dia sama, perubahan dia berlaku kepada Google ataupun Facebook. Setiap kali ada algoritma berubah, kami punya skill pun agak tercabar jugalah maksudnya. Jadi daripada tahun-tahun sebelum ni kalau kita lihat pengguna sekarang ataupun kita panggil pelanggan sekarang semakin bijak untuk membuat penilaian, terutamanya apabila memilih produk dan services yang kita tawarkan. Mereka lebih banyak membuat research dan mereka juga banyak membuat penilaian sebelum membuat keputusan untuk membeli suatu barang. Jadi mereka semakin bijak dan kita sebagai pengguna media sosial ini juga harus mengikuti perkembangan kedua-dua entiti ini, iaitu prospek ataupun pelanggan dan juga klien pun sama juga memerlukan sesuatu yang lebih baik daripada pihak PMS. Jadi di antara yang saya pernah lalui ialah ini yang dikatakan sebagai Julian Law, di mana dia kata metric more visible is less important. Dia kata maksudnya ialah metrik-metrik kami sebagai pengguna media sosial ini yang melihat berapa ramai orang like, berapa ramai orang share dan berapa ramai orang komen. Metrik-metrik ini sebenarnya dia mudah kita perolehi, tetapi pada pihak-pihak lain mereka mengatakan kurang kepentingan sebab dia tidak membawa apa-apa makna, melainkan bahawa menunjukkan bahawa konten itu baik, kan? Jadi kami berpendapat dan ada klien juga yang mengatakan mereka hendakkan metrik yang lebih baik, metrik yang lebih bermakna, metrik yang lebih reflect kepada membawa keuntungan kepada syarikat. Jadi tidak lagi pergi ke arah saya perlukan 1000 like, saya nak komen dan share. Mereka mahukan metrik yang lebih reflect kepada perniagaan mereka. So dia adalah salah satu cabaran yang saya lihat kepada karier kami lah sebagai PMS ni, terpaksa menawarkan lebih kepada pihak klien. Okey. Jadi saya rasa mungkin tuan-tuan pun pernah lalui perkara sedemikian sebab bila klien memilih kita untuk menjadi pengguna media sosial, permulaan mereka akan mengatakan ini metrik yang mereka hendak, tetapi di akhir nanti mereka akan meletakkan metrik yang lebih berat, yang lebih nampak kepada keuntungan. Jadi inilah di antara salah satu yang kita lihat cabaran yang kami nampak di sini, bahawa metrik-metrik yang biasanya kita keluarkan, kita kongsikan kepada klien sudah tidak bermakna lagi kepada mereka. Jadi tuan-tuan, saya rasa ada di antara di antara audiens saya sekarang ni mungkin ada yang pernah mengalami perkara sedemikian. Mereka klien lebih tertarik kepada metrik yang lebih bermakna. Okey. Seterusnya posting berbentuk organik semakin hari semakin susah nak berada dalam newsfeed Facebook. Jadi semua orang dalam keadaan sekarang semua orang faham perkara ini. Sama ada dia menggunakan personal page ataupun kita panggil page ataupun personal, semuanya menghadapi perkara yang sama. Kerana saya dapati kemungkinan besar lambakan maklumat, lambakan posting yang begitu banyak menyebabkan Facebook terpaksa membuat satu saringan melihat sejauh manakah kepentingan setiap posting itu. Contoh, mereka melihat daripada sudut positif, iaitu manfaat terhadap posting itu. Yang keduanya melihat berapa ramai orang like, berapa ramai orang share dan berapa orang komen. Jadi bila Facebook melihat keadaan sedemikian, mereka akan cuba floatkan posting itu selama yang boleh, selagi mana memberi manfaat kepada pembaca dan audiens seterusnya. Jadi saya lihat PMS
tidak lagi boleh bergantung 100% kepada organic posting. Mereka juga terpaksa bermain dengan kita panggil kita panggil posting-posting yang berbayar, yang terpaksa menggunakan database Facebook dan terpaksa menggunakan Google Ads untuk mengimbangkan keadaan ini. Walaupun organik itu dari segi jangka panjang dia sangat baik, tetapi penggunaan ads berbayar seperti Google Ads dan Facebook Ads terpaksa juga digunakan untuk mengimbangi keadaan ini. Jadi kita faham organik ini jangka panjang. Untuk penggunaan Facebook Ads dan sebagainya lebih kepada jangka jangka pendek lah kan. Jadi apa yang perlu kita buat ialah, saya berpendapat kita terpaksa mempelbagaikan platform. Okey, saya tertarik dengan perkongsian Tuan Hasif malam. Dia kata satu format boleh sesuai untuk pelbagai platform. Jadi sangat menarik perkongsian beliau. Jadi saya berpendapat selain daripada kita buat organic post, kita juga perlu mempelbagaikan platform. Kita tak perlu penjarakan kita punya konten kita kepada satu tempat. Jadi kita perlu pelbagaikan, masuk ke LinkedIn, masuk ke dalam TikTok, kita perlu masukkan ke Twitter dan sebagainya. Jadi kita tak boleh lagi bergantung kepada satu dua platform, sebab keadaan prospek kita atau pelanggan kita kini telah tersebar di pelbagai tempat, puan. Okey. Baik, seterusnya ialah klien mahukan conversion yang realistik. Ya, betul. Klien ni mereka faham bahawa bajet untuk marketing ni mereka tak boleh dia orang tak boleh macam kita kata nak dikurangkan dan sebagainya kan. Jadi mereka menggunakan menggunakan pengurus media sosial ini untuk tujuan marketing. Jadi conversion yang mereka mahukan bukan sekadar berapa ramai orang klik link itu, berapa ramai orang isi borang, berapa ramai orang yang tengok video. Mereka juga mahukan conversion yang berbentuk keuntungan. Ada RM kat situ kan. Jadi walaupun beberapa kali kita berbincang dengan pihak klien, kehadiran PMS ke dalam syarikat mereka adalah untuk nilai conversion yang bukan berbentuk kewangan kan. Jadi kami lebih kepada mencari leads untuk brand awareness dan lain-lain. Okey. Tapi bila banyak klien mahukan keadaan conversion yang lebih berbentuk RM ni, kita terpaksa memperkenalkan syarikat itu kepada platform 100% automation. Maknanya website yang ada produk yang segala-galanya berbentuk funnel dan pembelian berlaku di dalam website itu sendiri. Jadi lebih mudah PMS untuk melihat sejauh manakah keberkesanan pemasaran mereka sehinggalah terjadinya pembelian, dan kita boleh perhatikan berapa banyakkah pembelian dilakukan secara online. Ini adalah pendapat saya, sebab sehingga kini memang inilah yang menjadi masalah kepada kami lah, sebab klien mula-mula faham tentang conversion dalam bentuk non RM ni, tapi akhirnya mereka juga melihat conversion yang lebih realistik dan nampak ada figure kewangan di situ. Okey. Tuan. Ya, sila. Soalan saya, perlu platform 100% automation ni, apakah contoh-contohnya? Kalau boleh saya kongsikan ialah contohnya Shopee ataupun Lazada. Okey, dan ada juga website yang 100% yang menggunakan e-commerce platform dan sebagainya lah. Okey. Jadi saya fikir ini ada antara platform yang kita boleh nampak hampir 100% automation berlaku di situ. Okey. Tetapi di dalam Facebook dan sebagainya hanyalah sekadar kita tarik trafik masuk ke dalam website dan sebagainya. Ada lagi soalan? Tuan-tuan boleh buka mic dan tanya terus. InsyaAllah.
Tuan Safar nampaknya macam ada soalan Tuan Safar. Setakat ini tak ada soalan lagi dekat chat. InsyaAllah. Kalau tu saya Dengar ke? silakan. Dengar. Kalau ada soalan terus saja. Assalamualaikum Cik Sulaiman, Safa. Okey, salam Tuan. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya, First ya. time actually saya dalam program ni lah, dijemput oleh Tuan Hasif. Ya. Soalan Terima saya, kasih. actually kalau kita melihat dari segi jaga panjang as a PSM ni, PMS PMS. ni, cabaran yang tuan ataupun rakan-rakan yang hadapi ni makin lama makin bertambah mencabar, betul? Ya, Betul. So apa solutionnya kepada tuan sendiri kalau tuan boleh beri nasihat kepada kami? Okey, ini pandangan saya untuk Tuan Safa dan lain-lain lah. Kita nak tak nak terpaksa ikut, maksudnya kita terpaksa mencari satu kemahiran baru ataupun knowledge ataupun ability kita untuk adapt apa yang kita panggil macam cultural hack ni yang disebabkan oleh Google dan Facebook. Kenapa? Facebook telah menetapkan standard apabila kita buat posting. Okey. Jadi kita nak tak nak terpaksa tolakkan kita punya pegangan prinsipal falsafah sebagainya, terpaksa follow apa yang Facebook nak. Kan? Facebook kata kena buat macam ni. Kita pun follow walaupun di luar bidang kebudayaan kita tak macam tu, kita terpaksa. Di TikTok pun sama juga. Mereka telah membentuk satu culture yang lain. Mereka kata macam menggunakan elemen binatang yang disembelih dan sebagainya tak boleh sebab nak menjaga pihak lain. Kita pun terpaksa ikut. Sedangkan dalam agama kita tidak ada masalah. Tapi demi untuk menjaga semua pihak, mereka kata tak boleh buat macam tu. Kan? Begitu juga dengan YouTube. Begitu juga dengan platform yang lain. Begitu juga dengan Google. Google kata tak boleh ada duplication konten yang macam bertindih. Kan? Mereka kata kena buat begini. Untuk naikkan ranking konten kita, kena buat begini. So nak tak nak, kita ni sebagai PMS kena tingkatkan kemahiran kita di dalam media sosial. Satu. Yang kedua, kita kena sentiasa, maksud saya kita tak boleh berseorangan sekarang ni. Maksudnya kita perlu bersama dengan pihak lain. Contohnya mungkin dengan pihak copywriter yang lebih profesional. Mungkin dengan pihak videografi yang profesional, designer yang profesional. Sebab PMS ni dia hanya ada knowledge saja, ability sedikit dan dia punya skill pun tak banyak. Jadi apa yang perlu dibuat ialah dia tak boleh bergerak seorang, maksudnya dia kena ada team. Jadi PMS ni dia kalau kata untuk satu klien okey, tapi bila klien dia makin banyak, dia perlu ada team yang lebih spesifik kepada setiap fungsi itu sendiri. Tuan Safa, insya-Allah itu yang saya boleh kongsikan lah. Okey. Ya, kami setuju dengan cadangan dan pendapat Tuan Sulaiman. Jadi ke depan ini kumpulan yang hadir pada hari ini kami akan kongsi dan kami akan jemput tuan-puan secara maya ataupun fizikal di mana apabila tuan-puan berminat untuk satu-satu kemahiran itu kami akan sediakan. Silakan lagi Tuan Sulaiman. Okey. Jadi inilah soalan yang mungkin yang Tuan Safa tanyalah, pengguna terpaksa mengikut rentak Facebook dan Google. Apa PMS perlu pula ialah menambah kemahiran daripada masa ke semasa. Contohnya kemahiran dalam membuat copywriting yang baik. Okey, berbentuk syariah, compliant dan sebagainya. Dan perlu juga belajar daripada videografi. Okey, contohnya cara nak ambil gambar, design dan sebagainya. Jadi kami di pihak PMS ni kadang-kadang bila ada event-event contohnya melibatkan event yang tidak berulang, contohnya pelancaran produk terbaru, terpaksa hire satu video yang memang profesional sebab momen-momen tu tak boleh ulang dah. Jadi kami ni PMS ni tahu perkara itu. Jadi dengan bajet yang ada tu, kita terpaksa minta klien itu keluarkan untuk engage videografi, copywriter dan sebagainya. Okay? Dan akhirnya ialah kita perlu kembali kepada komuniti. Maksudnya mereka inilah support kita sebenarnya. Suara inilah sampai kepada mereka terlebih dahulu sebelum pergi ke tempat lain. Jadi saya punya pendapat setiap kali bila saya menyampaikan kursus,
peta komuniti ataupun community map seharusnya ada kepada setiap PMS ataupun klien itu. Kita mengajak supaya produk atau servis itu kembali kepada komuniti yang terdekat. Contohnya komuniti terdekat, contohnya pihak masjid, pihak surau, pertubuhan peniaga, pasar malam, persatuan, macam-macam persatuan yang ada di sekeliling kita. Kita perlulah masuk ke dalam Facebook mereka, menyertai setiap Facebook group dan sampaikan mesej kita dalam bentuk yang kita rasa selesa bagi mereka. Sebagai contohnya saya kata, kalau kita sebagai kontraktor pembinaan, di manakah grup yang sesuai kita masuk? Tentunya mungkin grup masjid, grup Persatuan penduduk, penduduk ataupun kita panggil majlis perbandaran dan sebagainya. Jadi kenapa perlu kita kembali ke komuniti? Sebab mereka lah akan menerima aura yang pertama dari kita. Mereka yang orang pertama akan support kita. Kadang-kadang kita suka pergi mencari benda-benda yang jauh, sedangkan di sekeliling kita ada lagi orang yang tak tahu tentang produk kita kan. Jadi inilah yang saya pesan kepada tuan-tuan, puan-puan, kembalilah kepada komuniti supaya suara komuniti itu pula akan kembali lebih jauh lagi kan. Jadi itu pendapat saya. Okey, selepas itu kita ada peluang pendapatan, tapi macam mana pun saya nak serahkan kembali kepada Puan Alimiati kalau ada speaker mana yang ingin berkongsi. Silakan Puan. Okey. Terima kasih Tuan Sulaiman, perkongsian yang sangat padat dan membawa maklumat kepada semua yang hadir pada hari ini. Okay, jadi kami akan anjurkan sekiranya tuan-puan berminat untuk hadir untuk belajar lebih lanjut berkenaan dengan kemahiran dan bakat yang perlu mesti ada kepada setiap PMS. Okay, yang lama mungkin masih diperlukan, kemahiran dan bakat yang baru perlu dipupuk untuk kita terus menjana pendapatan. Okey, selepas ini kami akan menjemput Tuan Safa untuk berkongsi short video yang beliau sudah buat dan akan beliau tunjukkan apakah manfaat yang kita boleh dapat daripada perkongsian ini. Silakan Tuan Safa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu boleh dengar ke suara saya ni? Kalau boleh dengar, boleh type. Boleh. Satu ke, dua ke? Type. Thumbs up ke? Boleh Saya stop Thumbs up. sharing Ni yang saya nampak dekat mata saya ni, Cik Armiati ada, Cik Sulaiman, Cik Nazar dan juga sahabat saya lah yang saya berjumpa kemarin. Rupa-rupanya jijiran sebelah rumah saja. Selang 4-5 rumah yang merupakan kawan saya lah ni. Saya ingatkan yalah memang first time jumpa dan jumpa tu pun kat Bangi, tiba-tiba rupanya dekat sebelah rumah. So alhamdulillah hari ini saya berkenalan dengan anda semua, merupakan PMS. P itu apa? Pengurus media sosial. Pengurus media sosial yang hebat-hebat belaka ni saya tengok. InsyaAllah. Alhamdulillah. Boleh ke buka video tu? Saya macam tengok diri saya sendiri kat dalam kamera tu. Okey. Perlu saya stop Cuba buka sikit kamera. Okey, saya stop. Okey. Cik Syuhadah ada. Adan, Cik Farhan mungkin tengah drive ke. Okey. Saya diberi peluang selama lebih kurang dalam 20 minit lah untuk berkongsikan tentang short video. Basically, saya pun sebenarnya baru sahaja dipanggil dalam komuniti ni semalam. Jadi saya pun tak well prepared, tapi alhamdulillah lah mungkin saya boleh sharekan apa yang apa yang saya sedang buat dan apa yang saya nampak in the future. Dan pada masa yang sama, anda semua ni sebenarnya boleh menjadi sebagai seorang content creator dalam bentuk video. Seperti mana yang anda semua tahu kan, handphone yang kita ada yang kita sedang pegang ni sebenarnya boleh membantu bukan sahaja kita tapi klien kita, di mana dalam bentuk video content yang dinamakan sebagai UGC. Tahu tak UGC ni apa?
Ya, tak tahu tuan. UGC tu ialah user generated content. Oh, Orang sekarang ni UGC merupakan dulu kan kita boleh tahu kita dipanggil influencer kan. ya. Kalau IG dia 100,000, 1 juta. Kalau klien kita dia nak produk atau servis dia meletup, dia akan hire influencer yang bayarannya boleh sampai ke puluhan ribu. Ya, betul. Sekarang ini orang tak perlukan follower yang ramai. Apa yang orang perlukan ialah user generated content, iaitu orang nak rasa macam mana produk itu dipakai, macam mana produk itu digunakan, macam mana produk itu ditestimonikan dengan namanya sebagai user generated content lah. Basically apa yang anda lihat dalam user generated content ni saya tunjukkan dalam short video. Short video tu dalam TikTok ataupun dalam IG Reel ataupun dalam short YouTube lah. Diorang ni macam first person video. Kita boleh nampak tangannya sedang memegang produk, tangan dia sedang melihat mata eyelashes dia tengah brushkan dia punya facial di muka dia. Macam saya sendiri dalam TikTok saya, apabila saya try nak tengok sama ada user generated content ni boleh menjual produk yang affiliate yang saya gunakan kepada salesperson yang lain. Produk tu saya produk lain lah. Jadi bila saya gunakan sendiri, saya pijak-pijak, dia sebenarnya trolley tau. Sebab saya fotografer dan saya juga videographer, professional videographer, di mana memang saya punya barang-barang tu memang perlu banyak perlu dibawa daripada titik A ke B tu jauh. Jadi saya perlu ada satu trolley. Jadi trolley ni apa yang saya buat, saya pijak-pijak dia. Saya bawa dengan barang yang berat. Saya siap bawa bekas untuk tunjukkan bahawa produk ni memang bagus. Jadi daripada situ orang boleh nampak sebenarnya produk ni berkualiti. Itu yang dinamakan sebagai user friendly, user generated content, di mana Malaysia ni sebenarnya baru dak bermula. Dengan follower yang tak banyak pun, tetapi kita boleh hire orang yang mempunyai follower ni ataupun yang mempunyai skill dalam video yang boleh direkod sendiri, di mana itu akan menjadikan sebagai satu bentuk video yang kita boleh hire kepada yang boleh gunakan kepada klien kita lah. Okey. So far saya sebenarnya dalam TikTok ni saya boleh katakan saya baharu lagi, dan saya sebenarnya kalau ikutkan dalam TikTok ni sebenarnya kita kena memilih niche yang betul-betul tepat. Macam sahabat saya Tuan Zamir ni, kalau kenal dia menggunakan suara dia yang hebat lah, macam voiceover. Perasan tak Tuan Zamir ni dalam TikTok dia? Dia menggunakan suara dia untuk untuk orang kenali dia sebagai seorang voice over. Pada masa yang sama juga dia juga menggunakan macam ni lah platform sebagai PMS ni untuk kita mengambil servis dia. Jadi di sini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya boleh menggunakan TikTok ni untuk naikkan branding tuan-tuan dan puan-puan sendiri. How? Macam mana? Macam mana sebenarnya dengan tunjukkanlah pada hari ini saya nak tunjukkan kepada anda macam mana saya sebagai PMS saya buat pada produk pada klien A, pada klien B. Behind the scene, ceritanya behind the scene. Macam hari ini, macam Tuan Sulaiman sendiri sebenarnya, kalau ada TikTok tak Tuan Sulaiman? Ada. Macam mana Tuan Sulaiman sebenarnya, mungkin ada idea di antara yang Tuan lagi hebat, tuan-tuan yang hebat sebenarnya. Apa yang kita boleh tunjulkan pada hari ini, maksudnya apa isu semasa, apa isu yang dihadapi oleh PMS ni yang boleh ceritakan dalam TikTok sekarang. Jadi bila orang melihat kita sebagai seorang yang menyelesaikan masalah sebenarnya, bila itu yang akan menyebabkan orang suka dengan kita, dan bila adanya trust, di situ orang akan mengambil servis kita lah. Jadi saya nampak cabaran yang kita hadapi dalam PMS ke, dalam TikTok content creator ke, ialah kita nak mencari isu, dan isu tu kita boleh selesaikan masalah. Saya rasa bila kita dapat selesaikan masalah dan isu tu, di situ ada peluang, dan di situnya ada duit yang kita boleh dapat lah, kita boleh grab lah, dan untuk kelangsungan hidup kita. Okey. Short video ni saya boleh katakan satu benda yang trending jugalah. Boleh tak saya tahu dalam geng-geng kita ni, ada tak yang tak ada TikTok? Ke semua ada TikTok? Ada. Ada tuan. Semua ada. Ada. Jadi orang sekarang ni saya nak tanyalah, orang sekarang ni dia melihat Facebook ke TikTok?
Ataupun Sudah macam mana? sudah ramai yang pilih untuk melihat TikTok. Saya lihat memang macam tu. Saya pun ada buat kelas digital marketing dekat usahawan Giat Mara. Bila saya tanyanya Facebook macam mana, diorang tak macam jarang sikit lah untuk melihat Facebook tu, lebih kepada TikTok. Dan akan datang SEO. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan tahu SEO kan? SEO ni akan dibuat di dalam TikTok. Maksudnya orang akan mencari tentang isu semasa, masalah yang dihadapi, cerita pasal marketing sorry, dalam TikTok. Bukan saja dalam Google tapi dalam TikTok. Jadi tiba masanya sebenarnya untuk kita semua ni mempunyai brand lah dalam short video dalam bentuk TikTok. Saya rasa skill video sekarang ni kan memang satu skill yang sangat penting untuk kita semua, terutamanya kita sebagai PMS, sebagai usahawan dan juga sebagai boleh katakan content creator lah, dan semuanya di hujung jari lah. Saya sebenarnya perlukan satu bentuk engagement lah. Boleh tak tanya saya soalan? Supaya Tuan, saya boleh saya share sesuatu? Silakan. Okey, saya masih maintain dekat Facebook lah sebab orang lama kan. So walaupun saya ada TikTok baru 2000 lebih lah follower. Masa bulan pertama saya buat TikTok, saya buat konten jalan-jalan cari makan dengan masak kan. So lepas tu saya bagi tip dapur lah. Satu video tu pernah reach sampai 500,000 view. Itu semasa PKP lah. Masa PKP tu di gelombang lain kot . Lepas tu bila Facebook pun dah ada reel, saya terkejut juga tengok semalam saya punya video ada 44,000 view. Reel. Tapi kalau konten biasa macam berat lah tengok like pun tak ramai. Tapi reel tu agak tak sangka jugalah dia pergi macam TikTok kan. Cuma lambat sikit. Dia lambat sikit. Kalau TikTok, kalau kita buat video hari ni, dalam beberapa hari kita dah boleh budget dah. Ni boleh ke FYP ke apa. Kalau Facebook ni macam tak boleh nak ramai lagi. Itulah dia. Kita sebenarnya kita punya user ni Gen Z dan kita millennium ni mungkin Cik Armiati kita ni generasi Baby boomer. Baby Saya boomers baby kan. boomer. Baby boomers kan. Macam saya sendiri baru 25. Saya bukan 25 Saya generasi millennial. Jadi generasi Z dan anak-anak kita ni generasi Alpha. Ni kebanyakannya suka dengan entertainment lah. Tapi kita pun macam saya sendiri pun seorang yang menyelesaikan masalah. Betul tak tuan-tuan dan puan? Jadi betul. kita seorang yang menyelesaikan masalah klien kita, usahawan kita. Jadi untuk dapatkan reach yang tinggi sekarang ni, saya nampak memang salah satunya ialah TikTok, short video lah. Bukan saja di TikTok tapi di Reel dan juga di short YouTube. Macam saya kongsikan, macam Cik Hafiz sendiri kongsikan kepada dengar tuan. Line dia kot sangkut. Ya. Tak dengar. Dah dengar dah. Boleh dengar So kita bukan saja boleh meletakkan di TikTok tapi malahan di dua platform yang warna merah dan warna IG tu lah, yang IG dan juga YouTube. Bahkan macam Cik Hafizah tu katakan tadi, sebenarnya real short film lah, saya kata short video ni sebenarnya pihak Facebook, IG dan juga YouTube sedang bersaing sesama diorang tau. Jadi masanya untuk kita sekarang ni untuk bukan saja TikTok, malahan di Reel IG pun sendiri. Macam saya sendiri pun, kalau buat cerita pasal video makanan, saya punya view dah 1.2 million orang tengok. Dari segi view tu dah memang tinggi, tapi dia tak convert kepada sales. Dia cuma convert kepada orang kenal kita saja. Jadi sekarang ni kita panggil metrik untuk viewers, metrik untuk followers tu masih lagi bola tanggungan lah yang kita boleh capai, kita boleh ambil. Dan kita semua ni, bagi pendapat saya lah, masih ada lagi kita panggil green line yang boleh kita jump kepada sebagai content creator dalam bentuk video. Okay. Ada soalan tak? Saya rasa 20 minit untuk masa saya pun dah almost tamat lah. Okay tuan,
kebanyakan kita kadang-kadang yang belum lagi ada short video ni, ada perasaan-perasaan yang sedang menghalang. Jadi macam mana nak break the ice? So, itulah soalan yang ramai yang tanya saya masa saya mengendalikan kursus digital marketing lah. Cara je sebenarnya apa yang saya ikutkan pengalaman saya sebenarnya, apa yang saya buat ialah saya terus buat. Nak break the ice tu, terus saja rakam, ambil je handphone ni, terus je rakam. Sebenarnya saya menyampah tengok muka saya. Saya menyampah juga. Itu biasa sebenarnya. Saya menyampah juga dengar suara saya. Bila saya edit tu, saya menyampah betul lah. Dengar suara kan macam sumbang betul lah. Tapi nak break the ice tu, dia kena ada macam maklumat apa yang kita nak lah. Kita nak apa sebenarnya dalam kita punya perniagaan ni, kita nak apa. Adakah kita nak kita ni being trustable? Adakah kita ni tak nak buat berniaga? Adakah kita ni memang tak nak berniaga? Tak nak berniaga duduk dalam rumah tu kan? Tak, kita memang nak. Sekarang ni dunia, pendapat saya, dunia sekarang ni lah dunia di mana kita kena orang nak tengok muka kita. Kalau letak muka kucing dekat dalam kita punya TikTok, orang malas nak like, orang malas nak follow. Ya, betul. Tak. Sebab tidak ada trust kat situ. Ya, betul. Jadi caranya buat je. In fact, masa PKP tempoh hari, saya buat video sehari satu. Jadi saya dah jadikan dia sebagai habit. Jadi bila dah habis PKP tu, saya tak buat lah sebab ada kerja lain kan. Sebenarnya buat video ni memang best. Tak ada ramai pun orang tengok kita. Tak dalam saya punya YouTube channel tu lah, Safa TV, tak ramai pun orang tengok saya. Yang saya tengok diri saya tengok macam sebagai jurnal diri saya lah. Which yang bila saya tengok jurnal saya ada progress walaupun dia sedikit. Saya serahkan kembali kepada Cik Arimiati. Ada soalan lain? Baik. Ada soalan lain? Boleh buka kamera terus tanya. Ada Itu lebih soalan baik. dekat chat tu. Okey. Daripada Tuan Syaril. Sekejap ya Tuan. Kamera Okey. tak suka, kamera shy. Oh, saya nampak. Tuan biasa editing pakai software apa? Saya pakai editing, saya memang background saya memang professional videographer. Kalau di editing menggunakan PC, saya menggunakan Adobe Premiere. Tapi saya gunakan di dalam handphone ni sebagai CapCut. CapCut ni macam dah best lah. Saya rakam bayangkan daripada saya bangun pagi, saya rakamkan aktiviti saya berjalan ke tempat kerja. Saya ada satu tripod macam ni lah, tripod kecil yang macam ni. Jadi saya discuss dengan klien saya. Video tu tak perlu pun walaupun video tu tak perlu lama pun. Dalam 2 saat, 15 saat video boleh keluar macam tu. And then saya letak sahaja caption menggunakan CapCut. Lepas tu upload dalam TikTok atau video reel. Sebenarnya anda tak perlu kamera shy pun. Just letak gambar anda behind the scene buat kerja dan letak tag sahaja. Menunjukkan bahawa anda sedang melakukan sesuatu lah. Ada soalan lain. Saya dah check tag challenge saya tau. Saya sebenarnya korang ni kena ada satu cabaran baru lah kan untuk macam tu kan. Geram betul aku rasa kan. Ni mikrofon ni, siapa berani untuk terjah orang depan shopping complex ke? Siapa berani? Tapi Tuan ada satu soalan. Saya buat. Ada soalan di chat. Berapa panjang masa video yang sesuai sekarang? Oleh sebab dia dinamakan short video, dia short video Dalam TikTok ni perasan tak, kebanyakan video yang kita lihat ni ialah video yang macam rakyat marhin sikit. Video dia blur-blur. Video dia macam bergoyang. Tapi dalam IG dia macam ada quality sikit, faham tak? Ni macam orang yang rakyat T20 lah dengan gaya gambar dia kan. Based kepada soalan tadi, berapa panjang masa yang video yang kita boleh letak? Kalau boleh, 15 saat paling minimum. Sekarang ni, sebab dah ramai sangat orang ramai sangat content creator, kita buat video tu dalam tempoh 15 saat. 15 saat tu macam iklan dalam TV lah. Jadi tak perlu nak sebut tuan. Assalamualaikum, nama saya Safa Swaib. Saya seorang professional fotografer. Tak payah dah. Ini 3 masalah anda yang perlu anda lakukan sekarang apabila anda mengalami masalah sekian. Kita je macam tu. Jadi orang nak tips, orang nak
orang nak tips, orang nak Part solution. education dan entertainment sikit. Macam tu. Yes, betul. So direct saja. Kalau Maklumat Yes, yang nak direct. disampaikan direct Kalau saja. tengok trending yang sekarang kan yang apa? Awak tak down ke? Awak down ke? Betul. Itu adalah buruh ladang sekarang. Background dia apa? Sawit, kelapa sawit background dia. Saya rasa kita semua ni kan, termasuk saya, benda yang paling penting, yang satu perkataan yang saya rasa yang mesti kita semua applykan lah. Ialah perkataan dia ialah creativity. Creativity. Walaupun anda dalam PMS, dalam TikTok content, anda kena kreatif untuk sentiasa evolve dalam creativity. Jadi creativity ni ialah kita panggil aset masa depan kita lah. So daripada creativity tu datangnya skill, datangnya nak tahu tentang ni. Bila buat content ni, kadang information tu tak cukup tau. Jadi kita kena kreatif sikit untuk melakonkan watak tu. Dia taklah duduk statik macam tu je. Okay, just do it, betul. Saya semangat nak cerita ni sebenarnya. Kalau nak cerita tu mau sampai pukul 6 nanti. Okey Tuan. Ya saya. Sementara Tuan ada short video 15 minit, cuba Tuan lakonkan bagaimana Lakonkan. Ya, lakonkan bagaimana kita terus nak buat. Terus nak buat. Senang saja. Okey. Okey, kalau nak buat ni, cuba buka kamera anda sekarang ni. Ada ke? Ada kamera ke? Terus nak buat. Ada ke TikTok masing-masing? Saya perlukan masa kepada anda 5 saat, 5 saat, 5 saat. 5 saat pertama, 5 saat yang kedua, 5 saat yang ketiga. Ini tak payah nak bercakap pun. Letak saja dekat, ada TikTok ke dah buka ke? Ataupun buka lah video. Buka senang, buka video kamera anda tu. Maknanya masuk terus dalam akaun TikTok ke atau bagaimana? Tak perlu. Kita masukkan dalam TikTok tu kemudian. Okey, right. Okey. Okey. Pertama sekali letak dekat situ. Okey. Okey. Kita perlukan 3 saat dan 9 saat saja. Okey. Dah tengok Okey, sekarang ni pandang saya. Okey, make sure dekat atas ni ada satu gap lah. Faham tak? Dia ada gap. Sebab apa kita nak letak teks atas dia. Jadi ada gap sikit. Ada gap sikit. Okey. Sekarang ni pandang kamera ataupun pandang tempat lain dan tekan 3 saat. Ataupun lebih lah nanti tekan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sila lihat pada diri saya sekarang ini. Kamera tu biar dekat bawah tu. Sebab apa? Kita nak nampak tangan kita. Sekarang ni, tuan-tuan cuba macam cakap macam saya. Tangan bergerak. Okey. And then, feelkan apa yang kita sedang. Janganlah macam tu. Kita nak cerita sikit. Okey, dah Okey, stop. Okay, apa yang saya nak hasilkan video ni ialah 9 saat video yang ada pelbagai angle. Satu lagi angle dekat sini. Kita selfie dengan kawan-kawan kita kat sini. Sebab apa? Kita sedang membina social proof. Social proof tu mana bila kita bersama dengan rakan-rakan kita yang power-power macam tuan-tuan ni, kita anchor dia dan kita nampak, wow, Cik Hasif ni bersama dengan 10 orang ataupun lebih daripada 1000 orang kat belakang dia. Someone lah Cik Hasif ni. Jadi kita rakam macam ni. Dan kita tunjukkan muka kita dengan kita punya kawan kita lah. Tunjuk macam tu je. Lambai-lambai sikit. Oh, okey. Okey. Buatlah. Buat. Buat, tunjuk je. Tak payah bercakap ni. Tak payah bercakap. Okey, 3 saat. Dan last sekali ialah kita tengok kat kamera kita. Kita tunjuk kat kamera kita, kita nampak dia. Bila kita nak bercakap depan kamera, sebenarnya kita bercakap depan lens kamera tu macam sekarang ni. Walaupun sebenarnya saya nampak awak semua kat sini tau. Saya nampak tuan-tuan dan puan dekat sini. Mata saya bukan dengan tuan-tuan, saya nampak tuan-tuan macam ni. Tapi bila saya bercakap dengan tuan-tuan dan puan macam ni. Nampak tak? Saya melihat mata anda sekarang ni. Betul? Jadi tengok kat kamera tu, kalau perasan ada bintik hijau tu, tengok kat bintik hijau tu. Senang je. Tunjuk kat bintik hijau tu, tekan record. Dan buat macam ni. Kita sedang tunjuk lah. Dah. Itu saja. So,
letakkan teks anda dekat atas untuk video yang pertama. Apa yang anda sedang lakukan pada hari ini, iaitu kita sedang buat apa? Kita sedang gathering dalam cabaran dalam PMS, cabaran pengurus media sosial. Kalau saya kalau saya terlebih masa, beritahu tolong interrupt saya Cik Ya. Arimiati, sebab saya rasa saya punya masa dah habis. Saya pun nak beri peluang kepada Tuan Hasif juga. Okey. Yang kedua, video tu masukkan dalam TikTok, and then yang kedua letakkan video ni lah, masukkan kita sedang inilah kita punya, letak teks, inilah kita punya panggil, inilah kita punya kawan-kawan kita, dan last sekali sila ke ABS. Teks dia, inilah kita punya grup komuniti kita ABS kan. Macam itulah. Ada 9 saat saja. Dan kat situ sebenarnya orang nampak ada 3 elemen kat situ yang boleh nampak. Orang trust kita sebab video itu menunjukkan muka kita. Yang kedua, kita ramai-ramai ni. Bila orang ramai, kita ada social proof. Dalam tu kita ada logo ABS contoh. Kita boleh nampak kawan-kawan kita. Dan ketiga elemen sebenarnya, kita sebenarnya sedang belajar dengan kawan-kawan kita lah. Kita ada elemen empathy kat situ. Oh, Mamat ni something yang mungkin nak dipelajari dan kita nak belajar daripada dia. Walaupun faham Cik Anwar Saleh senyum saja mukanya. Okey, bagaimana Ada soalan dengan ada lagi soalan yang perlu Soalan lain? diberikan kepada Tuan Safa? Okey, Tuan Safa sedang berkubur-kubur untuk mengajar. Tuan Safa ada soalan silakan soalan. Cik Sulaiman. Tuan, kalau misalnya macam kita tengok macam yang Utusan Malaysia Berita Harian kan, dalam TikTok dia memang tak ada muka penyampai tu. Jadi dia menggunakan medium menunjukkan berita keadaan sesuatu berlaku lah. Tapi tak perlu ada penyampai tu. Jadi apa pendapat Tuan? Mesej tu saya rasa sampai. Cuma lagi orang tu tak ada, orang yang ambil berita tu tak ada kan. Jadi saya rasa apa pendapat Tuan? Boleh ke dalam keadaan begitu macam kami, kamera itu kita memang ada kamera shy memang problem lah. Macam saya dengan Tuan Nazar ada sikit lah. Lepas tu yalah, kita dalam keadaannya. Jadi apa pendapat Tuan? Silakan. Sebenarnya kalau Tuan nak compare antara kita ni dengan utusan, sebenarnya it's not apple to apple lah pendapat saya. Sebab apa? Diorang memang media tabloid lah. Dan dia dikenali, macam saya boleh katakan media yang dikenali, influencer besar. Kita ni pendapat saya lah, kita ni sebenarnya kita ni rakyat ataupun kita ni orang PMS yang tak dikenali. Saya rasa Cik Sulaiman ataupun Tuan sendiri pun tak kenal saya. Siapa Safa? Safa ni siapalah Mamat ni, pakai topi kan. Boyo gila Mamat ni kan. Contohlah kan. Jadi memang sebenarnya kalau kamera shy ni sebenarnya macam saya katakan tadi, kita boleh buat secara macam mana? Secara kita buat just letak gambar slideshow, kita letak kat situ teks. Bahkan sebenarnya ada di kalangan kawan-kawan saya sebenarnya dia letak benda tu. Maksudnya background kat belakang tu dia just ada letak bangunan, tapi ada satu Twitter, satu teks. Perasan tak ada orang letak snapshot Twitter? Perasan ke? Macam tu pun dah dapat engagement yang tinggi. Jadi Perasan. Jadi benda tu sebenarnya dah perkara tu yang Cik Sulaiman katalah kamera shy boleh menggunakan perkara sama. Tuan bina satu Twitter, kalau ada Twitter letak saja teks yang berkenaan dengan isu ataupun berkenaan dengan keadaan semasa dan letak dalam TikTok, dan orang boleh tengok, kita boleh nampak dan engagement tu berlaku di situ, dan orang nak tahu lebih lanjut dia boleh ke Twitter atau ke IG. So kamera shy ni bagi saya memang kebanyakannya orang dia memang saya boleh katakan memang kamera shy, tapi pendapat saya sebenarnya sampai bila Tuan? Saya rasa Tuan dengan saya ni lebih kurang sebaya. Takkan nak tunggu 50, umur 50 baru tak kamera shy. Ya, mungkin mereka nak tunggu macam umur saya kot. Ya. Saya sebenarnya seorang yang introvert tau. Introvert tu duduk saya orang kreatif, saya duduk macam ni lah dalam bilik saya seorang, ada lighting kan. Ya, suka duduk di belakang. Betul. Tapi bila saya bersama dengan BNI, saya bersama dengan ABS, diorang ni tak kamera shy, diorang ni gila-gila punya poyo tau. Saya rasa macam apa benda diorang ni kan. Diorang ni memang somebody yang lain. Maksudnya ni saya katakan usahawan yang nak menonjol lah. Dia di kalangan tu tak. Tapi diorang ni bila dia ke hadapan, kita rasa macam kita teruja untuk
untuk menjadi seperti diri kita, tapi melalui penglihatan, maksudnya melalui apa yang kita lihat lah. Jadi salah satu elemen trust tu sebenarnya ialah dengan orang melihat kita untuk sebagai seorang yang pemberi value, penyelesaian masalah. Jadi kamera shy itu sebenarnya boleh diatasi dengan kita sebenarnya sharekan perkara yang kita suka sebenarnya Tuan. Tuan Sulaiman. Saya rasa Tuan Sulaiman mungkin minat dengan Manchester United. Betul ke? MU ke Liverpool? Asalkan merah lah. Asalkan merah. Tuan Azhar. Jadi Tuan Tak cerita je, apa. sharekan tentang benda tu kepada kawan-kawan lah. Jadi daripada situ yang sebenarnya kamera shy itu akan berkurang lah. Siapa yang kamera shy, saya tengok muka Tuan bukan kamera shy ni. Ramai yang bukan kamera shy ni saya rasa ni. Boleh dibelajar sebenarnya. So tujuan utama sembang santai petang ni adalah untuk tujuan kemahiran dan bakat tersebut. Saya nak bagi challenge dekat tuan-puan. Adakah tuan-puan mahu FB Live bersama saya? Tu ada orang tak angkat tangan tu. Ya. Kami dilatih Boleh. ber-B2B. Boleh. Okey, Boleh. bagus. Saut cabaran ni. Kita buat FB Live di Kelab Bisnes PMS. InsyaAllah. Boleh lah. Sekiranya ada soalan lagi kepada Tuan Safa, boleh saja PM tepi, nanti kita kongsi nombor telefon. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Safa telah berkongsi. Terima kasih Tuan tiada, Safa. ya, tiada kamera shy. Setiap kita yang berada dalam grup dan komuniti ini harus belajar. Okey, saya mungkin paling muda daripada tuan-puan. So saya rasa cabaran saya akan PM tepi siapa yang menyahut cabaran saya untuk FB Live. Buat masa sekarang kita beri laluan kepada Tuan Hasif untuk berkongsi slot beliau pada petang ini. Silakan Tuan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya dan slide? Boleh tak? Silakan. Okey. Okey, baik. Saya diberi slot untuk berkongsi lah. Kita berkongsi pada petang ni. Bagaimana freelancer PMS menjana pendapatan. Jadi bila saya fikir, saya rasa saya ceritalah perjalanan. Tapi apa yang saya lalui itu bukanlah untuk dibanggakan, tapi sebenarnya kehadiran tuan-puan hari ni, kawan-kawan semua boleh ambil mana-mana yang dekat dengan diri sendiri kan, insya-Allah. Okey, dalam ni ramai kawan-kawan saya yang masuk Anwar, Ika, Tuan Safa sendiri, jiran satu lorong, Tuan Azhar kenal secara online, Tuan Zamir, Puan Melati, Tuan Sulaiman dan yang lain-lain. Terima kasih hadir untuk petang ni. Okey, cerita saya bagi pada dua fasa. So saya akan cerita perjalanan saya antara 2019 sampai 2022. So 2019 fasa 1 sampai 21 dan 22 dan seterusnya, dan apa yang saya akan buatlah seterusnya. Okey, masa saya berkenalan dengan kursus FBS, PMS, saya dah buat dulu benda tu. Okey. Kemudian saya hadir ke kursus pun atas tiket daripada klien ataupun company masa itulah. Okey, dan selepas saya hadir kursus, saya tentukan, saya kata saya nak fokus kepada nak tahu ragam-ragam klien dan apa jenis permintaan servis dalam industri online lah, kita ambil industri internet marketing lah. Okey. Masa tu berapa bulan sebelum PKP, masa tu Tuan Sulaiman dah cerita lah gig ekonomi apa semualah dalam kelas Tuan Sulaiman masa tu. Okey, kemudian balik dan saya decide memang untuk fokus terus kepada PMS. Okey, masa tu Julai 2019 saya ditawarkan oleh sebuah klinik pergigian sebagai staff lah masa tu, kontrak. Saya baru pindah ke Jerantut dan masa tu kerja ni adalah remote lah. Saya di Jerantut, klinik di Johor. Okey. Kemudian Disember itulah saya join. Okey. So saya join nampak lebih luas masa tu. Oh, saya terfikir masa tu, masa saya buat bulan Julai, saya ingat, saya tahu di luar negara ramai orang buat, kita panggil sebagai social media manager, tapi
masa kursus FBS kita terjemah benda tu sebagai pengurus media sosial, dan masa tu saya check keyword PMS memang tak ada. So kalau waktu sekarang ni kira Tuan Sulaiman pegang ranking tu dekat Google, pengurusmediasosial.com. Okay. So pelajaran kat sini masa tu saya fikir cerita dia saya dapat job ni adalah masa tu saya cuma tanya pada page tu kenapa klinik di Johor tapi alamat di New York. Dan owner kata boleh tak awak ambil saya punya akses ni, awak betulkan. So 5 minit saya betulkan, tukar balik alamat dan dia terus offer. Saya memang cari staff marketing, boleh tak awak buatkan daripada jauh. Okay. Dan yang kedua adalah tambah kenalan yang buat kerjaya sama supaya kita ada sumber rujukan dan penyelesaian yang mudah. So masa tu saya kata, saya kena hadirlah kursus-kursus yang related dengan benda-benda sini. Dari situ saya kena Puan MIT, kena Tuan Sulaiman dan sebagainya lah. Okay. Kemudian fasa seterusnya masuk tahun baru. Okay. Selepas ada kursus, kemudian saya buatlah posting-posting dan sebagainya. Adalah kawan-kawan daripada Facebook datang contact, dia kata boleh tak buat PMS, boleh tak buat kat tempat kami, tapi khas lah untuk ahli-ahli dia je. So saya terima, masa tu saya communicate dengan Tuan Sulaiman sebagainya, macam mana nak bagi harga sebagainya. So terus saya dijemput, so saya share lah apa yang Tuan Sulaiman share tu, saya terus je bagi ke diorang tanpa ada pengalaman. Memang saya terjah je pergi ke Johor apa semua, betul lah ni lah, dan share je terus. Okay. Kemudian datang March tu adalah PKP lah, semua orang tahu masa tu. PKP pertama saya masih dengan klinik tu. Kemudian masa tu saya tengah plan lah, saya nak develop kelas, saya anjurkan kelas adopt. Bukan saya nak mengajar, tapi saya bekerjasama dengan seorang trainer ni, Tuan Razman, untuk dia mengajar. Saya nak belajar, saya menganjurkan, tapi masa saya nak belajar dengan dia. Tu biasa memang method saya lah dengan dia. Dia kata, kau buat kelas, nanti sambil-sambil kau belajar, macam tu. Kemudian PKP dan tertangguh lah. Kemudian kami fikir, apa kelas? Masa tu try lah, adopt tu diajar menggunakan online dan sebagainya, tak boleh pergi. Kemudian kami tukar kepada software OBS. Dalam kawan-kawan pernah dengar, OBS adalah sebelum ni adalah live streaming punya software, dan sekarang dia dah evolve lah ke pelbagai benda lah, banyak fungsi dah OBS ni. Okay, so ni adalah satu kemahiran masa PKP ni yang saya boleh buat duit masa tu. Masa tu semua orang duduk kat rumah, saya tengok semua orang tengah macam eksperimen nak live macam mana. Tengok sekejap member ni live ada gambar itik, sekejap member ni live ada keluar brand dia. Kemudian kami fikir, jomlah kita keluarkan ilmu ni. Saya bersama Tuan Razman dan ada beberapa tim. Sebenarnya ni kami nak ajar benda ni masa 2015 lagi. Masa tu kita offer pada company-company kan, dia orang tak nampak. Masa 2020 baru start orang mencari. Okay, masa itulah kami puluh study setiap malam dan share secara online. Okay. Kemudian dalam masa yang sama saya sendiri pun baru belajarlah secara detail lah, technically apa semua kan. Dan masa bulan puasa Mei, saya join satu kelas. Masa tu bulan puasa biasalah banyak kelas Quran apa semua kan. Dan saya belajar. Lepas tu saya cakap pada penganjur kan, nak tak saya live kan program ni. Boleh. Kita orang pun tak tahu nak live lah. So, saya buat lah. Lepas tu communicate apa semua. So dia orang tengok output. Okay. So pelajaran dia dekat sini waktu ni. So kita kena ikut keadaan semasa. Okay, waktu tu adalah semua orang berada di rumah. So ni adalah satu kemahiran baru waktu tu. So saya terus tawarkan, saya switch terus ke OBS. Kemudian masa tu saya memang offer percuma, tak minta apa bayaran pun. Okay, tapi benda tu datang selepas tu. Selepas dia dah tengok kita punya artwork kita masa tu, bodoh-bodoh je buat artwork kita masa tu, tapi sebab ramai orang tak tahu, dia si boleh tak run kat program kita orang lepas ni. Asyik boleh tak ni. Banyaklah memang permintaan untuk live tu banyak. Saya dekat jalan tu, orang lain semua kat Kuantan lah, kat KL lah, kat luar negara lah. Masing-masing masa tu semua duduk remote di tempat masing-masing. So contoh macam mic apa semua ni memang saya yang kena jagakan untuk diorang. Saya kena check apa semua untuk pastikan benda tu semua berjalan dengan baik lah. Okay. Kemudian yang seterusnya
fasa seterusnya klinik yang saya kerja tu dia berhentikan saya. Okey, dah dia kata tak payah buat, kita orang ada problem sale apa benda semua. Okey, tak apalah. Okey, nanti dia kata nanti dia akan call semula kalau dia nak start balik. Tapi selepas daripada tu, beberapa hari sebelum tu dia bagi pula referral. Dia kata, "Masih ni ada kawan saya dekat Kajang, dia nak buat juga sama macam you buat dekat klinik kami." So then daripada situ saya ikutlah, masa tu kira as a service lah. Okey. Kemudian Ogos, so saya terima, okey, referral dah memang close lah job tu. So saya ada klinik next seterusnya saya jaga. Kemudian masuk Ogos, kemudian Puan Amirati pun banyak cerita pasal PMS dan sebagainya. Buat konten masa tu, masa tu ada siapa kedai kek, ada orang nak jual bilis apa semua, masa tu close produk yang bilis tu lah. Dan masa tu pertambahan benda baru adalah dia minta saya jaga page, buat ads dan uruskan sekali dia punya web jualan. Masa tu saya study dan saya suggest pada klien, kita guna Yeza. So saya manage account Yeza tu. Okay, upload produk dan kita run ads. Kemudian daripada posting harian saya juga masa tu, dapat kawan saya sendirilah, dia usahawan retail kedai frozen dekat Seremban. So masa ni saya buat berdua dengan ada salah seorang lagi perempuan, dia duduk dekat Pening. Masa tu saya minta dia design, saya post. Saya buat berdua masa tu. Dua-dua alumni PMS. Okey. Kemudian masuk September, ada lagi kursus orang panggil online. Kali ni NGO yang sama tapi diorang ni ahli dekat Perak, masa ni online. Kemudian dalam tempoh yang tu klinik yang lama panggil semula dia. Tapi waktu tu dah berbeza dah. Saya cakap saya dah tak nak jadi staff, saya nak sediakan servis untuk you all. Okay. So kata nak generate duit daripada PMS ni, so daripada cerita saya ni saya boleh pertama wujudkan sistem referral tu. Okay, kita kena berkawan-kawan lah pada orang-orang yang kita kenal dan cerita kita buat apa dan kita kena offer something pada dia lah. Sebagai contoh, produk bilis tu Puan MIT yang bagi. So bila close saya cakap Puan MIT ni close. Puan MIT berapa commission bayar. Okay. So bentuk kita dapat klien lah. Okay. Kemudian kita kena develop kita punya package tu dan kemahiran apa yang kita ada, benda-benda baru yang kita ada, kita offer kepada next prospect, Mr. Prospect, next kan. Sebab kita nak besarkan jualan tu, nak package. Mungkin kita start dengan 500. Masa tu kita tahu tekan butang Facebook bagi contoh. Sekarang kita dah tahu pelbagai. So kat situ kita boleh close besar lah. Kemudian ketiga, saya punya style terima je jemputan. Di masa tu kita rasa je kita tak ada apa-apa, tapi bila kita hadir mengajar dia orang lagi tak tahu apa-apa daripada kita. Kat situ saya punya fikiran lah, terima je sebab masa ni memang orang perlukan benda ni. Kemudian masuk Januari, sekali lagi saya diterima, dijemput untuk NGO. Diorang duduk dekat Australia pula masa tu. Okay, dia macam komuniti pelajar lah, pelajar Malaysia kat sana, dia ada NGO dia sendiri. So saya mengajar lah apa benda. Masa tu ada relate sikit dengan ads lah. Dia kata kenapa ads dia tak targeted dan sebagainya. So waktu tu saya nampak, oh rupanya dia orang menggunakan platform yang salah, which is dia menggunakan boost page instead of ads manager. So yang lebih tepat adalah dan lebih komprehensif adalah ads manager. Okay. Kemudian masa tu seingat saya 2021 ni kita dah longgar sikit. So masa tu saya sambung lah kelas-kelas yang tertangguh masa 2020 tu, kelas design apa semua kami buat, pergi Kuantan, pergi Bangi mana lah. So OBS dekat Selangor juga. Okey, so jalankanlah mana-mana yang sempat jalan waktu tu. Kemudian September tu ada seorang kontak. Seorang penulis lirik, seorang communicator. Dia kata, "Sik, abang dah tak tahu, abang biasa pergi event cakap-cakap. Abang dah biasa jumpa orang. Tapi sekarang abang tengah depression. So kau boleh tak tolong buat benda online ni kan?" Okey, kita bincang-bincang. Kita, okey, abang ada satu buku ni baru launch. Macam mana kita nak jual? Tapi abang rasa abang nak ada web lah, nak masukkan abang punya katalog semua kan. Masa tu saya fikir, saya memang sepanjang 2019, 20, 2021 tu memang saya belajar e-commerce, WordPress semua. Tapi tak serius lah untuk hasilkan itu punya. Tapi
Tak apa abang, sebab memang saya ada sentimental dengan dia lah. Okey, sebab tu saya tolong dia. Saya buat memang sampai siap dan upahnya saya kira sebagai bulanan. Masa tu dia pun tak ada kerja. So saya cakap abang bayar je lah RM50 sebulan, saya tumpang server mana-mana dengan kawan yang saya percaya, so dapat harga rendah. Kemudian nanti ada jualan produk, saya ambil commission daripada buku. Okey. Kemudian Oktober ni salah satu referral jugalah, referral daripada Puan Amriati. Masa ni antara benda yang besar lah saya pitching. Company construction, klien kepada klien apa yang ni kan, construction tu klien dia bekerja dekat ni, site dia adalah TRX ataupun lain-lain, TMB, lepas tu solar panel punya site kat Malaysia. So masa tu dia kata 15k, cuba tengok apa kita boleh work out. Dia minta untuk gerakkan LinkedIn, FB, IG dengan Twitter. So masa tu saya fikir saya tak boleh buat semua benda ni. Maksudnya saya contact kawan saya. Okey, saya cakap pernah buat LinkedIn apa semua. Kawan ni dia bekerja dekat international company. Dia cakap dia pernah buat yang selain FB apa semua. Dia nak tak buat job. Masa ni saya dah start berfikir saya buat projek team freelance ikut kepakaran masing-masing. Okey, call member ni dia buat LinkedIn. Okey, call seorang copywriter. Call seorang programmer. Okey, web kau jaga. Call designer, video editor. Okey, buat satu quotation bagi ke dia. Kemudian kami present. Kemudian dia senyap. Okey, so dia senyap dan nanti saya sambunglah 2022 baru dia contact saya semula. Okey, nanti saya sambung next slide. Kemudian dalam masa yang sama saya ambil course master, saya sambung master. Memang spesifik ke integrated marketing communication. Which is dia course ni memang coursework, dia belajar online dan offline. Okey. So saya ada satu networking dalam kelas, saya sambung di USM. Separuh daripada batch saya adalah student-student daripada China lah. Dan Dubai dan sebagainya. Malaysia pun tak ramai lah ambil benda ni. Okey. So daripada cerita 2021 ni saya nampak tools yang kita gunakan, okey, sebagai PMS, macam-macam lah kita guna harian kita untuk menguruskan klien. So ini pun adalah satu sumber pendapatan. Dia boleh bentuk kita mengajar ataupun affiliate macam Tuan Safa sendiri cakap, jual produk melalui affiliate. Kita ambil upah setup benda tu dan sebagainya. Okey. Kemudian kita boleh juga tawarkan satu yang win-win tadilah, macam situasi dekat September 2021 ni. Tak semestinya kita ambil charge tu, tapi kita faham apa keadaan dia. Okey. Kemudian yang ketiga adalah kena berani kongsi kek. Kita dapat job, kita nampak ni ada potential client. Okey, call kawan-kawan. Kita buat benda ni. Okey. Kemudian Disember saya dijemput oleh Felda Wilayah Kuantan untuk mengajar Canva dan pengurusan FB. Saya mengajar geng-geng buruh ladang masa tu. Sehari sebelum banjir besar tahun lepas. Okey, banjir teruk ulangan apa semua tu kan. Sehari sebelum tu, okey, saya mengajar pada diorang, bukan buruh ladang tapi diorang ni macam level-level mando lah. Level-level mando ni dia kena mengurus Facebook page rancangan Felda masing-masing. Bawah wilayah tu ada macam rancangan Felda, setiap tu ada pengurus dia lah, dia orang kena buat benda-benda tu lah. Sebab Felda ke arah teknologi, so dia keluarkan bajet untuk training lah. So alhamdulillah yang ni saya dibayar mengikut grade master. Sebab saya dah sambung master, so dia tengok dalam resume saya ada master, pelajar master, so saya dibayar 300 sejam. So untuk kali 6-7 jam macam itulah. Okey. Kemudian waktu yang sama saya berhentikan semua job klinik, 2 klinik itulah. Okey. Ada sebabnya lah, okey. Kenapa saya ni. So pelajaran dia daripada situ adalah klien yang daripada servis, dia akan jadi juga klien kita untuk perkara lain juga. Sebagai contoh ni lah Felda punya case. Asalnya saya buat servis Facebook Live untuk dia. Untuk Merdeka 2021 lah, majlis penutupan. Diorang tak ada orang boleh buat, so saya buatkan lah. Buat cantik-cantik kan. Kemudian dia panggil, boleh tak
datang mengajar di sini lah. Okey. Kemudian pelajaran ni kita kena tahu apa limitasi kita. Okey, sebagai PMS, apa kemahiran kita ada. Kalau kita tak boleh buat, kita nak buat apa? Tambah ataupun panggil kawan-kawan. Okey. Kemudian apa-apa yang kita offer dan apa yang kita ialah dalam apa contohlah satu klien kita offer sekian, tapi along the way dia ada minta sekian. Okey. So kita kena consider dia sebagai charge add on lah kalau dia adalah luar job scope. Benda ni adalah pelajaran besar bagi saya sepanjang 2019 sampai 2021. That's why saya berhenti dengan klinik ni. Sebab dengan dua klinik pergigian ni, saya serve dia daripada kerja prospecting sampailah loyal customer. Macam mana nak create loyal customer. So along customer journey punya panjang tu, saya jaga. Daripada mengurus Facebook page, lepas tu klien dia masuk WhatsApp, lepas tu dia dah jadi convert kepada pesakit. Lepas tu macam mana nak remind pesakit dia, saya jaga SMS marketing untuk dia orang. Kemudian sikit lagi nak buat website, nak buat email marketing dan sebagainya. So banyaklah masa tu saya memang banjir lah value saya bagi kat dia orang. Tapi dalam harga yang macam tak masuk akal lah. Benda tu kalau dalam industri dah 20-25 ribu. Okay. So masa tu saya dah tak boleh ikut, saya discuss, saya rasa macam dia pun tak faham kenapa saya nak charge balik pada dia. Dan saya cakap, tak apalah, you buat lah. Bagilah staff ke apa benda kan. Then ada juga situasi yang mana saya cakap saya dah stop, dia minta harga baru, saya bagi harga baru, dia ada senyap. So tak apalah, so saya fokus ke orang lain. Okay. So masuk fasa 2022. So so tahun ni lah. So saya fikir untuk saya nak itulah dapat projek, saya share pada kawan-kawan, cari mana yang freelance dan jemputlah bersama dalam satu projek. Okay. So antara Januari sehingga Jun saya tak buat apa-apa. Memang saya tak ada serve klien, tak ada apa. Saya memang rehat, saya fokus untuk saya duduk fikir nak buat apa, nak macam mana susun apa semualah. Okay, kemudian selepas raya baru saya start semula. Masa tu klien yang saya pitch 15k yang tahun lepas tu, dia contact, kata saya dah buat gitu ini, lala saya nampak Google Ads lah, kita buat lah Google Ads kau workout, dia kata. Daripada sinilah baru saya tahu kenapa dia senyap. Rupanya dia kata company dia hampir nak tutup lah, dia kata. Cuma dia tak cerita pada dia masa saya tanya tu, tuan berapa sebenarnya, tak apa saya open to proposal. Dia tak clear pada kita lah, dia tak transparent masa tu. Okay. Tapi alhamdulillah lah dia call dan buat Google Ads. Okay. So masa ni saya tak buat sendiri pun, saya tak tahu sangat Google Ads. Saya call kawan saya yang pandai kan. Okay, nak tak ada satu job ni. Okay, tak apa, saya deal dengan dia. So kalau close, you buat Google Ads. Dalam meeting-meeting review saya akan datang. Saya nak dengar. Okay, saya sama-sama lah buat apa benda masalah. So alhamdulillah sampai sekarang lah. Okay, Google Ads ni. Kemudian next company saya try satu benda baru, which is jualan e-commerce yang menggunakan Facebook Ads. Okay, masa ni company offer ada allowance basic dan dia ada upah commission lah atas jualan produk. Okay, so sampai sekarang juga saya run. Okay, Ogos service habit ad untuk klinik perubatan swasta ni kat Kuantan. So saya menggunakan pengalaman saya 2 tahun menguruskan klinik pergigian untuk close company ni. So saya cakap ni niche dia sama dia. Saya dah tahu dah ragam pesakit, macam mana dia punya ragam apa orang-orang datang klinik, kenapa dia tak buat appointment. Saya cakap saya dah tahu dah, saya dah 2 tahun buat klinik pergigian. Dia kata okeylah kita try lah. Okey. Tapi dia datang spesifik lah, dia nak FB ad sahaja. So tapi saya bentang, saya cakap package satu macam ni, package kedua yang macam ni FB ad, yang ketiga saya monitor secara penuh. Saya cakap saya akan tengok every single detail on marketing plan apa so macam consultant lah, saya offer as consultant punya style. Tapi dia pilih untuk Facebook ad je. So maksudnya Facebook ad ni benda-benda yang berkaitan dengan customer research, apa semua, avatar ke apa benda semua saya tak buat. Bahan-bahan tu semua dia provide pada saya runkan je. So masa tu saya cakap, saya disclaimer siap-siap lah. Kalau saya tak nak guna you punya gambar ke, you punya video ke, saya akan tolak.
you kena terima lah. Macam tu. So, dia setuju. Then saya proceed lah. So, alhamdulillah sampai sekarang. Okay. Kemudian next ada juga FB Ads untuk crowdfunding. Kutip derma untuk sekolah tahfiz. Kemudian yang baru ni yang saya tengah cuba run sekarang adalah company yang sama dengan sini. Jualan e-commerce, tapi saya ambil channel yang baru. Saya dah tak buat e-commerce dia. Saya guna saya buat chatbot. Okay. So chatbot ni adalah dia bukan benda baru lah, dia benda lama, cuma platform yang saya gunakan dia lebih komprehensif. Okay. So chatbot yang kalau kita guna sekarang dia bukan macam chatbot yang lepas, yang dulu-dulu, which is orang faham sebagai auto reply. Tapi ni tak, dia ada fungsi macam contoh kata, saya nak jumpa awak lah, tapi bot ni dia boleh jawab. Cakap, boleh je kalau nak jumpa, datanglah office saya. Benda-benda that level lah. Okay. So pelajaran dekat sini yang saya nampak lah, pada saya memang tak tekan. Contoh orang prospek datang minta dan saya layan je. Tapi saya jaga hubungan lah dengan dia orang. Sebagai contoh, saya hantar satu ucapan raya pada klien yang ambil survey Google Ads ni. Memang dah lama tak kontak, tapi raya tahun ni saya cakap, tuan selamat hari raya, mak saya batin. Kemudian dari situ ada start contact balik. Sip, abang saya nak buat ni macam ni. Macam tu lah, okay. Kemudian teruskan bina portfolio. And then yang paling penting, kita kena percaya sebelum berjaya, okay. Percaya apa? Sebenarnya percaya pada diri sendiri, which is kita boleh buat. Walaupun kita rasa macam kita tak boleh buat, video kan, tak sampai kan. Kita rasa macam, buruknya muka kita. Kan? Tapi sebenarnya macam-macam benda yang kita boleh buat dan orang sebenarnya nampak value kita tinggi. Tapi kita je merendahkan value kita. Okay? Sekian. Ada soalan? Tuan Hasif. Yep. So tahniahlah, saya tengok perjalanan PMS tuan sangat mencabar dan boleh dijadikan satu contoh lah. Sebab kalau saya tengokkan perjalanan tuan ni hampir-hampir sempurna lah, sebab mengendalikan bagaimana customer journey daripada A sampai Z. Dan kita pula memang berhadapan dengan pelbagai kerenah pelanggan. Walaupun kita dah nyatakan dalam perjanjian sebegini dan sebegitu, dan akhirnya akan jadi juga satu persoalan baru. Kenapa tak jadi? Kenapa jadi begini kan? Sangat menariklah perjalanan tuan ni. Dan saya juga tumpang berbangga lah. Sebab apa? Sebab saya tengok perkongsian apa yang Tuan Hasif ni banyak yang berkaitan teknikal. Berkaitan teknikal. Sedangkan saya pula kalau ikutkan tidak ada banyak sangat tentang teknikal ni. Sebab bila kita ada saja masalah, kita akan refer pada mereka yang lebih profesional. Jadi untuk peringkat PMS ni, jika kita tahu sedikit lah berkenaan dengan videografi dan sebagainya, jika ada bajet, kita akan salurkan kepada orang-orang yang lebih profesional. So, terima kasih banyak Tuan Hasif berkongsi pengalaman yang sangat-sangat berharga. Orang muda kan, insyaAllah. Yeah. Tuan Zamir, lupa nak welcome Tuan Zamir kita. Test suara sikit Tuan Zamir. Tuan Zamir senyap je. Senyap, tak ada apa. Dengar. Okey, dengar. Ini perkongsian yang santai saja tuan-puan. Okey, setelah mendengar daripada pengalaman yang dikongsi oleh Tuan Hasif, tuan-puan sebenarnya boleh tiru wasi saja. Okey, kumpulan komuniti ini akan terus bergerak. Okey, berkongsi ilmu dan maklumat. Okey, dan terus saja tuan-puan ada platform untuk belajar. Jadi selepas ini tuan-puan boleh saja PM kami. Sesiapa saja di sini, Tuan Sulaiman, Tuan Hasif, Tuan Safa, okay, Tuan Zamir, Tuan Nazar, Tuan Anwar Saleh, Puan Nur Hafizah, Tuan Farhad, Cik Puan Nur Syafiqah, Tuan Syahril, Tuan Ridal, Tuan Awi, okay, dan juga Naura Choice. Okey, platform ini dan juga komuniti ini akan berkongsi lagi
kemahiran dan bakat-bakat baru. Modul-modul baru yang tuan-puan mahu. Okey, di luar sana konten yang ada sekarang ni memang mahal harganya. Jadi saya pun dah bagi challenge dekat tuan-puan. Okey, untuk saya jemput tuan-puan untuk FB Live bersama saya. Okey, kita perlu break the ice. Ada soalan? Teruskan bercakap. Silakan. Kalau ada siapa ada soalan. Ya. Assalamualaikum. Okey, teruskan terus. Yang nak tanya tanya. Terus. Silakan Tuan Zamir. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Salam. Alhamdulillah baik. Okey. Tadi tak berapa dah bersedia sangat nak buka gambar kan. Okey, tak sangka Tuan Safa pun ada dan di sini banyak guru-guru saya lah yang membawa saya kepada sekarang lah kan. Okey. Cuma tadi ada soalan tentang pasal TikTok video tu. Macam Tuan Sulaiman dia kata kalau dia camera shy kan. Saya sendiri pun walaupun saya ada beribu follower dekat TikTok tu saya pun malu. Kan saya sendiri pun orang yang malu juga nak ni, cuma kenapa saya tetap buat adalah kerana saya nak tahu platform tu. Sebelum ni saya rasa Tuan Sulaiman pun pernah tengok penulisan saya. Saya tak suka TikTok. Saya tak suka TikTok sebab saya tak suka environment tu. Tapi bila saya tahu macam mana platform TikTok tu, baru saya tahu maknanya kita boleh pelbagaikan konten, sebab yang utama tu bukanlah copy link ke like komen tu. Yang penting adalah konten kita. Jadi macam saya terviral adalah ketika bulan Ramadan, saya banyak buat konten-konten voice over. Tak ada pun suara, saya tak keluarkan muka pun, tapi sebab saya ada belajar tentang voice over, jadi waktu tu saya gunakan voice over dan dalam masa yang sama saya hanya letak gambar saja, gambar ataupun petikan-petikan, artikel-artikel ataupun vibes, quote-quotes yang cantik, cuma saya bacakan sahaja. Jadi itu pun antara konten yang boleh juga jadi viral lah. Kalau sekiranya macam contoh, saya sekarang menguruskan kelas tahfiz separuh masa di Kemunting. Saya pun lebih kurang macam perjalanan Tuan Hasif lah, tapi Tuan Hasif lagi besar perjalanan dia. Cuma saya memang kelas tahfiz separuh masa ni daripada zero sampai semualah, maknanya nak mengiklankan kelas, nak mencari staff, sampai ajar staff. Saya ajar cikgu ngaji. Bukan saya ajar mengaji. Pegawai HR semua. Jadi tak pasal-pasal dengan HR-nya saya, dengan semualah, maksudnya daripada asalnya adalah pengurus media sosial kan. Tapi sebabkan ada mungkin majikan menampak kemampuan kita kat situ, jadi bila majikan menampak kemampuan, dia suruh buat semualah kan. Okey, cuma pasal konten tu macam saya dengan kelas tahfiz separuh masa ni, saya tak nak keluarkan muka saya sebab saya bukan pemilik. Kan? Jadi bagaimana saya, antara benda yang saya boleh buat adalah saya letakkan kod-kod tu dan saya bacalah. Dan ada juga yang saya tengok konten-konten lain yang serupa niche dengan yang mengaji Al-Quran ni, dia orang letakkan ayat Quran dan ada background dan dia orang baca pasang audio. Itu pun antara benda yang banyak juga view dan boleh engage juga dengan orang lah. Kemudian apa lagi, dia orang buat muzik-muzik ataupun selawat-selawat yang terkait dengan video-video. So tapi untuk personal branding macam Tuan Safa cakap tadi, memang kena memang kena muka lah. Kenapa saya buat Zamir Al-Fatani punya TikTok tu, asalnya adalah kerana saya join voice over punya group dan juga saya buat saya buat jual software online tu kan, software daripada Solvi, yang menyebabkan saya kena buat benda tu lah, challenge jugalah. Macam Puan Mati bagi challenge, so challenge daripada community Solvi tu menyebabkan saya buat benda tu lah. Dan saya pun bukanlah pandai dari segi banyak-banyak teknikal, hanya semuanya overall. Saya pernah buat video editing, saya pernah buat fotografi, videografi, tapi semua average, skill tu average. Tapi tak sangka bila saya join PMS punya kursus pada 2020 tak silap saya. Saya dapat dia kata buka kunci lah kan. Mana kita pernah buat ni dulu masa meniaga. Jadi benda tu dapat membantu lagi lah. Dan saya pernah
bersama Tuan Safa sebenarnya bekerja sekali dan saya punya banyak belajar dengan dia pasal videografi dan banyak lagi lah ads apa semua kan. So itu antara sedikit lah saya nak bagi input tentang kalau TikTok short video ni. Untuk personal branding, saya rasa memang kena muka lah supaya orang trust kan. Tapi kalau macam kita nak sebagai PMS, kadang-kadang muka kita ni tak perlu pun untuk syarikat tu. Ya, Untuk setuju. company tak suka. Jadi kita boleh pelbagaikan dari segi video lah. Dari segi video. Maksudnya macam saya kelas tafis ni saya tak nak masukkan muka saya, tapi saya dah siapkan apa macam storyboard apa semua untuk bos, untuk ustaz-ustaz kat situ. Ustaz buat, Ustaz buat. Dia tinggal duduk kat kerusi tu, nah Ustaz buat ni. Tapi memang kena ada jugalah macam saya contohkan diri saya. Okey Ustaz tengok saya buat ni satu konten saya, mat asli. Saya ceritalah kan. Tapi lepas ni Ustaz kena buat. Maknanya dah siapkan plan untuk diorang untuk ni lah, sebab brand tu brand dia kan. Syarikat tu syarikat dia. Dialah yang kena tonjol. Tapi alhamdulillah bos saya sekarang ni hari-hari. Sekarang ni dekat Mekah pergi umrah, dia siap, Zamir tolong belikan saya mic wireless. Saya rasa susah saya nak buat konten. Dia suruh mic wireless. Sebab saya ada buat satu konten dekat TikTok saya, jual mic wireless kan, affiliate. Saya tolong saya nak beli juga. Kata, bos jangan beli ni lah, yang ni murah bos, beli yang mahal sikit. So, dia sendiri buat konten hari-hari. Sekarang ni konten dia setiap hari, kalah saya. Kan, saya patutnya buat untuk tahfiz separuh masa. Dia bos besar lah. Dia konten dia hari-hari. Satu hari kadang-kadang sampai 2-3 video dia dah buat. Jadi sama juga lah benda tu, kalau kita dah sediakan untuk syarikat tu, kalau dia tak dia tak tahu kita sediakan apa je lah, storyboard dia apa semua, tinggal dia ada talent, ada staff ke yang boleh laksanakan benda tu kan. Itulah perkongsian sikit lah, minta maaf. Terima kasih Tuan, tanpa dijemput Tuan berkongsi. Seperti dalam WhatsApp, Masya Allah hari ni rupanya ya, terlupa dia. Okay, tuan-tuan, saya minggu lepas baru diberi latihan untuk TikTok juga. Begitu pentingnya TikTok. Okay, cabarannya adalah dengan tuan-puan saja. So memang kena break the ice. Okay, bercakap di depan kamera, bercakap di depan cermin. Bak kata budak-budak hentam saja. Okey, kita akhiri jam sudah 4:30. Okey, maklumat terkini nanti apa-apa saja gerak kerja dan juga kursus dan modul-modul yang akan dikongsi oleh Tuan Hasif, Tuan Sulaiman, Tuan Safa, Tuan Zamir, Tuan Nazar dan lain-lain yang masih berminat untuk bekerjasama, kita akan war-warkan dalam Facebook Group Club Business PMS. Okay, tuan-puan yang berminat untuk join, sila beritahu. Okay, tim kami akan invite tuan-puan. Okay, grup itu selepas perbincangan kami pada semalam, kami mahu gerak kerja komuniti tersebut lebih aktif. Okay, dengan terjumpanya Tuan Hasif dan Tuan Safa, kita sudah ada guru-guru yang akan memberi bakat dan kemahiran baru kepada tuan-puan. Okey, challenge saya masih berjalan. Okey. Hadiah pun sudah ada. Okey. Tuan-puan boleh PM saja saya, WhatsApp saya, insya-Allah saya akan jawab. Okey. Dan apabila tuan-puan sudah ada bisnes, tuan-puan perlu ada entity bisnes. Okey, untuk menjana keuangan. Daftar saja sijil enterprise, buka bank account enterprise. Okey, manfaatnya dan kebaikannya sangat banyak. Okey, kita akhiri sembang santai kali ini dan kita akan buat lagi perkongsian yang lain atas permintaan tuan-puan. Okey, ada banyak industri yang ada dalam grup ni. Okey, kita belum lagi keluarkan satu kemahiran baru, voice over, oleh Tuan Zamir. Okey, tuan-puan mesti perlu belajar. Okey. Saya akan berikan satu modul baru, kelas fonetik. Bagaimana tuan-puan boleh bercakap dan boleh membawa karismatik kepada penonton-penonton tuan-puan.
Okey, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sudah berkongsi, Tuan Sulaiman, Tuan Safa, Tuan Hasif, Tuan Zamir. Okey, dan yang lain-lain, kami sebenarnya yang mendaftar tu 7 orang. Sekarang double. Terima kasih banyak-banyak Tuan Syahiran daripada ABIM Kelantan. Tuan Anas Saleh. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih dengan kehadiran tuan-puan, komuniti ini akan bergerak lebih aktif. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.